Ini pelajar A. Dia menggunakan perisian AI seperti ChatGPT untuk menyiapkan tugasannya. Ini pula pelajar B. Berbeza dengan pelajar A, dia merujuk buku di perpustakaan untuk menyiapkan tugasannya. Assalamualaikum korang. Berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi kan, korang rasa pelajar mana yang lebih ikhlas, lebih jujur dan lebih gigih untuk belajar? Tentulah pelajar B kan. Kalau korang nak tahu, isu menggunakan AI sebagai sumber untuk meniru hari demi hari semakin menular, lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar mahasiswa. Jadi, dalam episod kali ini, kami akan membahaskan tentang isu AI sebagai medan baru plagiarisme mengikut syariat Islam. Jom! Pengenalan AI. Menurut Cambridge Dictionary, AI boleh ditakrifkan sebagai kajian tentang cara menghasilkan komputer yang mempunyai beberapa kualiti minda manusia seperti kebolehan memahami bahasa, mengenali gambar, menyelesaikan masalah dan menambah pelajaran baru. Perkembangan AI ataupun kecerdasan buatan boleh dibahagikan secara ringkasnya kepada 5 fasa utama. Yang pertama ialah istilah AI mula diperkenalkan ataupun dikemukakan oleh John McCarthy pada tahun 1956 semasa berlangsungnya persidangan Dartmouth. Beberapa projek awal AI juga dikemukakan. Kemudian, AI berada dalam fasa AI winter pada tahun 1970-an. Walau bagaimanapun, pada tahun 1990-an, penyelidikan AI berkembang secara pesat semula kerana kemajuan dalam kuasa komputeran, pengaturcaraan dan kewujudan internet. Pada tahun 2010-an pula, mantu maya diperkenalkan seperti Alexa dan Siri telah menjadi teknologi AI yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian. Kini, AI dah berada dalam pelbagai bidang termasuklah pembelajaran, penjagaan kesihatan dan juga perbankan. Kita masuk pula untuk jenis AI. Kecerdasan buatan terbahagi kepada 2 jenis utama iaitu keupayaan capabilities dan kefungsian functionalities. Untuk yang pertama, capabilities, kecerdasan buatan sempit iaitu narrow AI. Ianya disifatkan lemah kerana cuma memfokuskan pada satu tugas yang terhad dan tidak boleh melaksanakan satu tugasan melebihi had kebolehannya. Untuk yang kedua, kecerdasan buatan am, general AI. Ia pula disifatkan sebagai kuat kerana boleh memahami dan mempelajari sebarang tugas intelektual yang boleh dilakukan oleh manusia. Dan yang ketiga, kecerdasan buatan super iaitu super AI. Mengatasi kecerdasan manusia dan boleh melakukan apa-apa tugas lebih baik daripada manusia sendiri. Untuk yang kedua, kefungsian iaitu functionalities. Yang pertama, machine reactive iaitu reactive machines. Ianya merupakan bentuk sistem AI yang tertua yang mempunyai keupayaan yang sangat terhad. AI ini mencontohi keupayaan minda manusia untuk bertindak balas terhadap pelbagai jenis rangsangan. Yang kedua, iaitu ingatan terhad, limited memory. Ia adalah mesin yang mempunyai keupayaan relative machines dan juga mampu belajar daripada data sejarah untuk membuat keputusan. Yang ketiga ialah teori minda iaitu theory of mind. Ia adalah tahap sistem AI yang sedang dalam proses penyelidikan. Dan yang terakhir iaitu keempat iaitu kesedaran diri, self-awareness, yang secara jelasnya merupakan sejenis AI yang dikatakan berkembang menjadi sangat mirip dengan otak manusia sehingga kan AI telah menzahirkan kesedaran diri. Seterusnya, kita masuk pula kepada generative AI. Kecerdasan buatan panjangnya ataupun Generative Artificial Intelligence GAI ini
merupakan subjenis kepada Narrow AI yang mempunyai kemampuan untuk menjana pelbagai kandungan daripada input iaitu prompt pengaturceraan yang kompleks. Perisian berdasarkan GAI yang hangat diperkatakan sekarang ialah Chat Generative Pre-trained Transformer iaitu ChatGPT daripada syarikat OpenAI. ChatGPT merupakan perisian GAI berfungsi kepada LLM, sejenis model berasaskan jaringan saraf neural network yang lebih dilatih dengan sejumlah data teks yang banyak untuk menjana bahasa manusia. ChatGPT ini dilatih dengan sejumlah besar teks yang boleh didapati secara umum daripada internet. Hal ini termasuklah buku, artikel-artikel, laman sesawang, forum dan pelbagai sumber yang lain. ChatGPT boleh menerima, memproses dan menjana respons menyerupai pertuturan alami manusia iaitu Human Natural Language melalui proses yang dipanggil pemantapan pembelajaran daripada maklum balas manusia iaitu Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF). Istilah plagiat adalah bahasa daripada perkataan Greek iaitu plagian. Kemudian diterapkan masuk ke dalam bahasa Latin menjadi plagium dan plagiarius yang membawa maksud suatu penculikan dan menculik. Seterusnya, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, plagiat membawa maksud mencedok kata-kata, idea dan sebagainya daripada orang lain dan menjadikannya sebagai karya sendiri. Walau bagaimanapun, ramai pihak masih menganggap plagiat adalah satu pelanggaran integriti akademik dan etika kewartawanan serta kelaziman sosial dalam pelajaran, pembelajaran, penyelidikan, kajian, kehormatan dan kebertanggungjawaban. Seterusnya, plagiarism ini dapat diklasikan kepada 4 ciri, iaitu yang pertama, self-plagiarism ataupun dikenali juga sebagai auto-plagiarism. Berdasarkan Office of Research Integrity di Amerika Syarikat, dia menerangkan bahawa plagiat ini sebagai beberapa amalan berasingan yang sebahagian atau seluruh unsur hasil kerja sebelumnya diguna semula tanpa sebarang pengakuan yang jelas atau pengakuan yang langsung terhadap kerja sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat dikenapasi dengan mudah apabila ia tidak menyatakan ulangan petikan sendiri yang asal dan penerbitan ganda. Seterusnya, plagiarism yang kedua iaitu accidental plagiarism. Plagiat ini biasanya terjadi apabila seorang itu kurang pemahaman dalam etika penulisan. Sebagai contohnya, ia tidak mengetahui apa itu konsep dalam plagiarism dan juga tidak tahu untuk mengemukakan sumber rujukan. Seterusnya, plagiarism yang ketiga iaitu unintentional plagiarism. Ianya biasa terjadi apabila seorang itu mengabaikan prosedur pematuhan etika penulisan terutamanya bagi penulisan ilmiah. Berdasarkan daripada Green River College, perbuatan plagiarism ini tergolong daripadanya adalah satu, etika mengambil edisi nota kaki daripada buku teks khusus. Yang kedua, culas dalam mengambil maklumat daripada internet. Yang ketiga, kurangnya kemahiran dalam menguraikan hujah yang menyebabkan penguraian ilmiah itu seperti salinan asal. Jenis plagiarisme yang keempat ialah plagiarisme dengan niat atau intentional plagiarism. Kebanyakan orang didapati melakukan salah laku jenis plagiarisme ini jika hendak dibandingkan dengan ketiga-tiga jenis plagiarisme yang lain. Terdapat beberapa sub-jenis plagiarisme di bawah plagiarisme dengan niat, iaitu yang pertama ialah plagiarisme sejagat atau global plagiarism. Ianya merupakan kesalahan plagiarisme yang paling teruk dan pencabulan serius integriti akademik kerana seseorang itu mengambil keseluruhan isi buku, kertas kerja atau sesebuah bab daripada sumber lain dan mempersembahkannya sebagai hasil kerja sendiri. Yang kedua ialah plagiarisme langsung atau direct plagiarism. Ianya berlaku apabila seseorang menyalin dan meletak perkataan demi perkataan secara bulat-bulat daripada kata-kata pengarang lain dan meletakkannya pada penulisannya sendiri. Yang ketiga ialah plagiarisme mosaic atau mosaic plagiarism. Ianya petikan dan idea daripada berbagai-bagai sumber yang berbeza-beza dan meletakkannya bersama-sama untuk membuat teks yang baharu. Yang keempat ialah plagiarisme paraphrasa atau paraphrasing plagiarism. Ianya merupakan subplagiarisme yang hampir sama dengan plagiarisme mosaic yang melibatkan peletakan sebaris teks dalam gaya karangan sendiri. Hal ini merupakan kaedah yang berkesan untuk mencantumkan sejumlah idea yang banyak daripada orang lain dalam penulisan sendiri. Pada tahun 2023, sebuah laman sesawang iaitu bestscholars.com telah mengemukakan satu soal selidik berkenaan adakah menggunakan perhiasan AI itu merupakan salah satu bentuk penipuan ataupun plagiarism.
Dalam kalangan 1,000 orang responden yang telah disoal selidik yang terdiri daripada para pelajar universiti serata dunia, bahawa majoriti pelajar iaitu sebanyak 54% berpendapat bahawa penggunaan AI dalam menyelesaikan tugasan merupakan salah satu bentuk penipuan ataupun plagiarism. Manakala 1 dalam 5 pelajar iaitu merangkumi 21% pelajar berpendapat bahawa penggunaan AI bukanlah salah satu bentuk penipuan ataupun plagiarism. Manakala baki pelajar iaitu sebanyak 19% berpendapat untuk bersifat neutral dalam argumen tersebut. Dalam kalangan 1,000 orang pelajar ini, sebanyak 56% pula mengatakan bahawa mereka pernah menggunakan AI dalam menyelesaikan tugasan tanpa mendapat izin pensyarah. Dalam 56% ini, 95% merupakan pelajar dalam lingkungan 18 hingga 38 tahun. Hal ini dapat kita jelaskan bahawa walaupun pendapat sepintas salju pelajar penggunaan AI ini adalah salah, tetapi masih ramai yang terlibat lagi dalam masalah ketidakjujuran akademik ini. Hal ini menunjukkan bahawa pendapat mereka berkenaan isu ini hanya sebatas kepada mengikuti polisi IPT semata-mata tanpa dimanifestasikan dalam pengembaraan ilmu mereka ataupun ihla al-ilm. Fahmi, aku ada baca satu tulisan blog peribadi ni dari Dr. Haji Zulkifli. Dr. Haji Zulkifli ni dia ada kemukakan isi-isi penting al-alamah dari Syekh Abdullah bin Bayan dalam persidangan Rome Call for AI Ethics. Syekh Abdullah ada menegaskan bahawa setiap agama dalam risalah masing-masing mahukan kebahagiaan manusia, tetapi Islam menggesa untuk mencapai dan mendapatkan pengetahuan tentang kajian dan ilmu, sebagaimana Allah telah berfirman di surah Taha yang berdalil wa qur rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Kamu tahu tak makna ilmu? Tak tahu lah Dam. Tak tahu Tak tahu. Oh, ini makna ilmu. Berdasarkan karangan Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia ada kata al-ilmu usulul makna fi nafsi wa usulin nafsi ila makna syai'. Maksudnya ilmu ni ketibaan suatu makna dalam jiwa, atau sebaliknya ketibaan jiwa ke dalam suatu makna tersebut. Betul tu Adam. Mahasiswa sepatutnya lebih memfokuskan kepada niat asal mereka datang ke universiti, iaitu untuk menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maksudnya, nescaya Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman dalam kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Demikian itu, niat yang murni macam ni tak sepatutnya dicalik oleh sifat mazmumah seperti plagiarisme ini. Ada Rashid Morton mengatakan bahawa para sarjana Islam khususnya mengecam perbuatan mencuri hasil penulisan atau karya orang lain dan menyebarkan milik sendiri, lebih-lebih lagi melibatkan plagiarisme sejagat atau global plagiarism. Ibn Khaldun menggunakan istilah intihal, istilah yang hampir setara dengan plagiarism, digunakan dalam tradisi sastra Arab untuk menggambarkan mereka yang menganggap karya orang lain sebagai karya mereka sendiri. Kita ni patut rasa risau sebab penjiwaan para mahasiswa semakin pudar terhadap kefahaman peranan belajar itu sendiri. Terlalu ramai yang gemar menggapai kejayaan yang segera ni, tetapi kejayaan segera ni sebenarnya melumpuhkan akal dan keupayaan untuk memajukan suatu wilayah bidang tersebut. Allah telah berfirman di surah Al-Insan yang berbunyi, inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yad'una wara'ahum yawman thaqila. Maksudnya, sesungguhnya mereka itu cinta akan kesegeraan dan meninggalkan hari yang berat di belakang mereka. Di sini kami menerangkan sudut pandang syariah berdasarkan plagiarisme AI melalui dalil hukum yang disepakati iaitu Al-Qiyas. Penggunaan kerangka kerja Al-Qiyas membolehkan perbandingan manfaat dan mudarat sesuatu perkara, bahawa itu boleh dinisbahkan berdasarkan manfaat dan mudarat perbuatan yang telah dijelaskan dengan terperinci daripada sumber Al-Quran dan Hadis. Penerangan dalil hukum ini kami gunakan kerangka rukun Al-Qiyas itu sendiri dengan menilai teliti setiap aspek yang berkait. Rukun pertama Al-Qiyas iaitu Al-Aslu, bermaksud perkara yang telah dinyatakan hukumnya oleh syarak. Terdapat dua aspek yang boleh dinyatakan di sini, iaitu yang pertama ialah mencuri hak milik orang lain secara zalim. Seterusnya,
Yang kedua ialah permasalahan ketidakjujuran dan penyelewengan maklumat demi kepentingan peribadi. Rukun kedua ialah hukum al-aslu, bermaksud hukum yang dinyatakan oleh nas syarak. Hukum mencuri adalah jelas haram, bahkan pelakunya dikenakan hukum hudud atas jenayah ini. Perbuatan mencuri yang tidak terbendung akan memusnahkan sistem kemasyarakatan dengan berlakunya penindasan dan huru-hara dalam suatu wilayah tersebut. Memakan hasil curian juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta merosakkan zat hati manusia dari segi jasmani dan juga rohani. Ketahuilah bahawa dalam jasad itu terdapat segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Manakala jika buruk segumpal daging itu, maka buruklah juga seluruh jasad. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah kalbu, iaitu hati. Selanjutnya, hukum melakukan ketidakjujuran dan pembohongan sehingga terselewen makna sebenar perkhabaran atau fakta yang kesannya mampu memporak-pandakan masyarakat. Sebagaimana yang terkandung dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menipu kami, maka bukanlah dia daripada kalangan kami. Berkata Imam Al-Shawkani dalam Nal Al-Awtar. Dalam hadis lain riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bukan daripada kalanganku. Manakala berkata pula Imam Al-Nawawi, maknanya adalah tidak mengikuti panduanku, yakni panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ilmu, amalan, pelakuan atas jalanku. Seperti seorang lelaki yang berkata kepada anaknya yang melakukan sesuatu yang bapanya tidak sukai, engkau bukan dariku. Seterusnya, kita pergi kepada dalil hukum pengharaman. Jika seorang fasik datang membawa satu perkhabaran sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan untuk menentusakan kesahihan yang disampaikannya. Surah Al-Hujurat ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakan suatu kaum kerana kebodohannya tergesa-gesa, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Perbuatan sebegini juga dinisbahkan kepada sikap buruk para rahib dan pendeta Ahlul Kitab kerana seringkali melakukan rombakan pada kitab Taurat dan Injil. Surah Al-Baqarah ayat 79, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wawailul lahum mimma yaksibun. Yang bermaksud, kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. Rukun yang ketiga ialah al-far'u, iaitu perkara yang tidak mempunyai hukum yang dinyatakan oleh nas syarak. Pada era globalisasi ini, terdapat permasalahan baru yang serius dikenali sebagai plagiarisme, iaitu suatu istilah yang menggambarkan penggunaan atau memiripkan sesebuah pemikiran atau karya seseorang individu oleh individu yang lain yang tidak bertanggungjawab, sama ada sebahagian atau keseluruhan, sebagai hasil usahanya sendiri. Antara bidang yang mana berluasa gejala plagiarisme ini adalah dalam bidang kewartawanan, perfilman, seni, dan yang paling menggusarkan ialah bidang akademik. Awal tahun 2020-an memperlihatkan kecanggihan teknologi baru, iaitu AI, terutamanya jenis GAI yang terkenal dengan perisian ChatGPT. Perisian ini menjadi anjakan kepada para pelajar untuk segera menyiapkan tugasan kerana kebolehannya dalam meniru-niru gaya pertuturan alami manusia ketika menjalani respons dengan mengatur ulang susunan perkataan sehingga membentuk teks yang memuaskan. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi GAI ini semakin cenderung menjadi wadah kepada plagiarisme. Rukun keempat kias pula ialah al-illah, iaitu sifat persamaan yang wujud antara al-aslu dan al-far'u. Perbuatan plagiarisme boleh dinisbahkan dengan perbuatan mencuri kerana mengambil hak milik individu tanpa keizinan dan wujudnya penindasan. Terdapat dua senario yang boleh dikelaskan dalam plagiarisme, sama ada ianya plagiarisme sejagat atau tidak. Senario pertama ialah jika diupah sebagai penulis sedangkan idea
fakta dan segala isi kandungan adalah milik tuan punya tesis, maka hukumnya adalah harus, kerana penulis ketika itu bersifat sebagai alat untuk pemudah cara dan menyelesaikan tulisan yang dimiliki oleh pembuat tesis, disertasi dan lain lagi. Namun, jika gagal untuk memberikan kredit kepada sebarang bentuk bantuan individu, maka boleh jatuh kepada plagiarisme dengan niat jika sengaja ataupun plagiarisme tanpa niat jika disebabkan kecuaian. Senario kedua pula ialah jika diupah sebagai penulis dengan semua idea, fakta dan segala isi kandungan adalah daripada penulis itu sendiri, sedangkan tidak dibenarkan oleh pihak universiti atau IPTA atau lain-lain lagi, dan dianggap sebagai plagiat atau bukan idea pemilik tesis itu sendiri. Hal ini termasuk dalam jenayah akademik atau dikenali sebagai sariqah al-ilmi atau pencurian ilmu. Korang mesti dapat banyak ilmu yang bermanfaat dan menarik kan? Jadi, apakah kesimpulan yang kita semua dapat peroleh berdasarkan penjelasan tadi? Menggunakan generative AI untuk menyiapkan tugasan dengan segera tanpa sebarang daya usaha untuk melakukan kajian tersebut adalah dianggap plagiarisme. Natijahnya, plagiarisme AI secara kasarnya telah diharamkan berdasarkan semua nas-nas yang dijelaskan sebentar tadi. Mengapa? Tingkah laku yang salah sebegini akan menyebabkan seseorang itu tidak bersikap jujur, tidak bersikap amanah, malahan berani untuk memperdayakan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Maka dengan ini tamatlah episod kita pada kali ini. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang buruk kita sama-sama perbetulkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.